Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar saya DHT01 and also DHT02. Let's continue our lesson on our next topic of the kingdom Plantae. For the kingdom Plantae, we already learned about 3 groups of plant. Begin with the bryophyte, followed by pteridophyte, and then we learn about angiosperm. Semua itu berlaku melibatkan satu evolusi daripada primitif kepada advanced plant. We learn about non-vascular plant for the bryophyte, and then we learn about simple vascular plant, iaitu pteridophyte. We focus about the plant that presents of seed. So we learn about gymnosperm, which is exposed seed. Right now we are focused on the last group of plant, more advanced group, iaitu angiosperm. Angiosperm secara asasnya dikatakan sebagai flowering plant, iaitu melibatkan satu tumbuhan yang membina reproductive structure. Reproductive structure-nya adalah flower. Daripada flower ini akan ada male and female part. Di situ akan menghasilkan embryo protected within a seed. Dan seed yang terhasil ni akan mempunyai enclosed part, iaitu buah, fruit. So kita akan perhatikan bagaimana evolusi ini berlaku. Apabila kamu berbincang tentang angiosperm, kita berbincang tentang satu phylum sahaja. Berbanding dengan 4 phylum dalam gymnosperm, hanya satu phylum yang kita akan fokus, iaitu phylum Antophyta. Di bawah satu phylum Antophyta ini kita akan mengkaji 2 kelas, iaitu kelas Dicotyledone dan kelas Monocotyledone. So ini adalah 2 kelas yang berada bawah Antophyta. Perbezaan dicot dengan monocot sudah pun kita pelajari pada peringkat sekolah menengah, melibatkan dia punya akar, melibatkan dia punya daun, dan melibatkan berapa jambangan bunga yang ada, ya. Apabila kita bercakap tentang angiosperm, angiosperm ini adalah satu phylum yang besar, largest phylum of plant. Seperti mana advanced plant yang lain, dia juga ada alternation of generation, di mana generation yang dominant adalah sporophyte generation. So sporophyte generation ni adalah dominant. Adakah gametophyte generation dia depend ataupun independent? Dan apa kita lihat dekat sini, walaupun tak diterangkan dalam nota ni, saya suka untuk mention tentang gametophyte generation. Bagi advanced plant seperti angiosperm, gametophyte generation dia adalah depend on sporophyte generation. Dia sangat kecil dan dia memerlukan bantuan sporophyte generation. Ini adalah angiosperm. Angiosperm juga terdiri daripada complex vascular system, di mana complex vascular system ni mempunyai xylem yang lengkap dan phloem yang lengkap. Apa yang saya maksudkan dengan xylem yang lengkap? Xylem ini mempunyai 2, yang pertama tracheids dan vessel element. Manakala phloem yang lengkap ini juga mempunyai sieve tube, dan di sini dia dibantu oleh companion cell. So untuk gymnosperm, sebagai perbandingan, phloem hanya mempunyai sieve tube without companion cell, kecuali bagi Gnetophyta. Kemudian kita ada ovule. Pelajar-pelajar masih ingat lagi tak ovule? Perkara ovule ni adalah benda yang penting. Apabila kita study tentang flower, ya, kita ada male part dengan female part. Female part ada stigma, dia ada style, dan dia ada ovary. So ovary ni, dalam ovary ni akan ada satu benda yang kita panggil ovule. So ovule ini enclosed by ovary bagi angiosperm. Bagi gymnosperm, dia ovule is exposed. Jelas kat sini. Dan daripada ovary inilah nanti akan datang for the further process. Daripada ovary akan menjadi fruit. So fruit ni akan protect the seed. So fahamkan dengan sini baik-baik. Bagi advanced plant seperti angiosperm, dia fertilization does not require water. Dia mempunyai gametophyte generation.
Gametophyte generation yang male adalah pollen grain. Dan pollen grain ini tak memerlukan air untuk melakukan proses fertilization kepada female gametophyte. So pollen grain akan menghasilkan sperm. Daripada sperm itu untuk pergi kepada egg, then does not require water. So fertilization process does not require water. They need another agent yang kita panggil pollinating agent. Dan pollinating agent ni adalah insect yang utama because they have flower that bright in color. Bagi yang kita lihat tentang perkara yang kita bincangkan tadi, maka angiosperm mempunyai reproductive structure. Seperti mana dengan gymnosperm, saya banyak bercakap tentang cone. Reproductive structure bagi gymnosperm is cone. Bagi angiosperm, dia reproductive structure is flower. They are bright in color. Bagi structure yang kita namakan sebagai flower ni, dia mesti ada 4 bahagian penting. Yang pertama adalah kelopak yang bright, iaitu yang kelopak yang green, iaitu sepal. Yang kedua adalah kelopak yang bright, iaitu petals. Dan dia ada male part, iaitu stamen, dan female part, iaitu carpel. So this is a structure of flower. Flower ni asasnya adalah modified leaf, yang penting digunakan untuk reproduction. So this is a flower yang kamu boleh tengok dan kamu boleh baca ya. Mesti baca dan tengok benda ni. Untuk melakukan proses sexual reproduction, they need the male part, iaitu stamen. Dalam banyak-banyak bahagian pada stamen ini, anther adalah bahagian yang penting. Anther ni seperti mana sporophyte yang lain, dia produce spore. Dan sporenya adalah haploid. Dan haploid spore ni akan berkembang kepada male gametophyte, iaitu pollen grain. So pollen grain letak dalam kurungan, this is male gametophyte. Pollen grain nanti kita akan study dia punya generative cell and tube cell, di mana dia akan menunjuk kepada ovule. Dalam ovule pula dia mempunyai female gametophyte. Kalau male gametophyte adalah pollen grain, female gametophyte adalah embryo sac. So pollen grain berada dalam anther, embryo sac berada dalam ovule. Sebab itulah gametophyte generation bagi angiosperm ni depend on sporophyte. Semua gymnosperm mengalami semua angiosperm mengalami double fertilization. Ia ada satu keadaan yang berbeza dengan gymnosperm, mana gymnosperm does not have double fertilization. Apa yang kita maksudkan dengan double fertilization pelajar? Double fertilization melibatkan 2 sperm. First sperm akan fertilize egg, forming diploid zygote. Manakala second sperm, another one sperm fuse with 2 polar nuclei to produce diploid endosperm. So fahamkan perkara-perkara ini. Ini adalah zygote berkembang untuk jadi embryo. Triploid endosperm akan menjadi nutritive tissue. So ini adalah bagaimana kita melihat kitaran bagi angiosperm. Anthophyta. Angiosperm ni ada satu phylum saja, itu Anthophyta. Anthophyta ni dilihat dengan 2 kelas utama. Yang pertama Dicotyledone, iaitu melibatkan dicot plant. Di mana example dalam Magnifera indica. Dia buah mangga ni ya, Magnifera indica. Ya, they have network leaf. Yang kedua dia ada taproot. Manakala another second class is Monocotyledone, example jagung, Z-maize. So fahamkan dengan baik ya benda-benda ini, perbezaan monocot dan dicot ini. Okay, good. So ini ada satu table penting untuk membandingkan tentang gymnosperm dengan angiosperm. So saya harap kamu salin table ni dah hantar dalam Telegram dalam bentuk jadual yang cantik ini ya. So kita akan bahagikan berdasarkan beberapa perkara. Yang pertama dalam aspek dia punya xylem. So most of the gymnosperm ada trachea sahaja. Bagi angiosperm ada dua-dua. Bagi reproductive structure kita panggil cone. Bagi angiosperm kita panggil flower. Dan kita tengok pollinating agent dia. Kita akan study dalam aspek seed. Yang ni yang penting. Ini sangat penting ya. Exposed seed ataupun enclosed seed. So angiosperm enclosed seed, manakala gymnosperm exposed seed. So yang ni kamu boleh baca ya. So penting untuk kamu buat table ini dan akan hantarlah dalam grup yang saya bagi ya. Ada banyak lagi perbezaan antara gymnosperm dan angiosperm. But yang paling penting adalah seed ini ya. Seed ini.
Yang kita tahu juga ya, banyak perkara lagi. Nanti kita akan bincangkan sama ada secara dalam latihan ataupun dalam video yang berikutnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pelajar saya.